Perjalanan darat ribuan kilometer ke Tanah Suci dengan berkenderaan memerlukan kesabaran luar biasa, kecekalan mental, kekuatan tenaga dan tubuh badan yang sihat. Berkelana 16,000 kilometer adalah suatu perjalanan yang amat jauh dan pertama kali diharungi Khair Arifin, Zikri Fuad Abdul Salam, Jasmi Jantan dan isterinya Zuraini Abdul Malik, Muhammad Izzam Mak Nur, Muhammad Syahuri Zainuddin, Muhammad Syahuri Mak Jan dan Abdul Rahman Ahmad. Apa yang membuatkan kami cukup risau ialah keadaan kesihatan disebabkan jarak dan tempoh masa berada di dalam kenderaan, selain aspek keselamatan ketika berada di bumi orang. Selain daripada kemarin tu jauh, dia punya kewajipan tu yang penting lah, dan cabaran dia berbeza sikit daripada kemarin sebelum ni. Di mana kemarin ni melibatkan negara-negara yang jarang orang lalu, melibatkan visa dan sebagainya yang memang masa kita agak bertahun lah buat preparation ni, 3-4 tahun. So itu yang menyebabkan benda ni unik lah dan istimewa. Aspek kenderaan turut menimbulkan kekhawatiran. Lebih-lebih lagi kami tidak biasa dengan keadaan jalan yang akan ditempuhi. Tiada tempat untuk kami bersandar. Hanya kepada Tuhan kami berdoa dan berserah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan sebaik-baik perancang. Persiapan yang teliti perlu dibuat bagi memastikan kenderaan sentiasa berada pada tahap terbaik dan aspek kesihatan tubuh badan dan mental terjamin setiap masa. 2 pacuan 4 roda akan mengiringi kami berempat, sebuah kepunyaan Jasmi dan sebuah lagi kepunyaan Izzam. Penyelenggaraan kedua-dua kenderaan ini perlu diberi perhatian dan sepanjang perjalanan Muhammad Syahuri diberi tanggungjawab ke atas kenderaan kami berdasarkan pengalamannya sebagai seorang mekanik. Oleh kerana perjalanan melibatkan 10 negara dan meredah lebih 30 bandar dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, setiap daripada kami diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Kami tekanan darah dulu. Saya membawa hospital ni saya fobia. Tuhan Allah bagi kesihatan. Saya sudah cakap Omar, suruh saya drive 1,5 dunia saya boleh, tapi suruh ambil darah saya tak nak. Last dia cakap nak haji, dia hitam kat sini, doktor tu cepung nak. Selain vitamin dan ubat-ubatan, kami diberi suntikan bagi menjamin ketahanan diri dan tidak mudah dijangkiti penyakit. Tengok baru 2 hari. Gantung. Tahan nafas sebentar. Relax kan, eh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Adai. Dah. Jadi kena ada persediaan. Persediaan tu bukan kena bermula dekat beberapa bulan lah sebelum kita berangkat. Jadi termasuk dalam persediaan fizikal, persediaan mental dengan spiritual. Untuk fizikal tu apa yang saya nasihatkan selalunya untuk pesakit saya, kesihatan dia mesti paling optimum pada ketika dia nak pergi tu. Kepada yang memang dah sedia sihat tu, boleh mulakan dengan membina stamina dengan exercise secara teratur lah, istiqamah ataupun berjadual sehari 30 minit sekurang-kurangnya. Lepas tu mula makan suplemen juga, sebab vitamin kita mesti mencukupi untuk kita menghadapi orang yang ramai, mungkin penyakit pun berbagai-bagai jenis daripada seluruh dunia datang. Jadi kita kena dalam keadaan paling sihat, imun sistem badan kita paling bersedia. Dalam mengerjakan rukun Islam kelima, semua jemaah perlu mempunyai ilmu dan pengetahuan dalam selok-belok mengerjakan haji bagi melayakkan kami memperolehi ganjaran mabrur. Daripada 8, Zikri Fuad dan Abdul Rahman sahaja yang pernah menunaikan ibadah haji beberapa tahun lepas. Walaupun berstatus haji, namun kedua-duanya masih perlu menghadiri kursus haji bersama-sama 6 yang lain agar kami memahami pantang larang, harus, wajib serta rukun haji. Yang memerlukan pergerakan, dia banyak kena bergerak. Kalau dah sampai dah di Mekah, daripada hotel ke daripada penginapan, dalam Masjid Haram pun kena bergerak. Nanti nak niat umrah, nak niat haji di tempat penginapan. Kursus haji ini adalah sebahagian daripada salah satu aktiviti atau keperluan untuk persediaan kita untuk mengerjakan haji. Sebab kita insya-Allah lagi 2 minggu kita nak pergi.
So persediaan lain kita tengah buat, tapi haji ni adalah sebagai persediaan ilmu, persediaan rohani dan persediaan ilmu untuk setiap peserta. Dan saya rasakan ia amat, dan saya sebab sebenarnya peserta ni semua dah pergi kursus haji yang series 16, series 13 series. Ini adalah intensif, kita buat untuk nak remind atau nak refresh saja. Sememangnya menjadi lumrah sesiapa sahaja untuk membuat kenduri doa selamat, lebih-lebih lagi bagi yang hendak menunaikan haji atau umrah. Baik, dalam kelana haji yang kami akan pergi pada beberapa hari lagi, ya Allah, semoga dengan kelana ini memberi inspirasi, memberi kekuatan dan semangat kepada umat Islam yang lain mengenai supaya dengan kelana dan perjalanan ini kami menjadi hamba yang lebih bersyukur, yang lebih sentiasa mengejar redha-Mu. InsyaAllah Tuhan kami, perjalanan kami akan memakan masa lebih kurang 2 bulan. Kau berikan yang terbaik isteri kami dengan semoga dengan ia. Perjalanan kami tidak mungkin menjadi kenyataan tanpa sokongan penaja. Bagi menunjukkan penghargaan kepada mereka, kami paparkan pelekat mengenai perkhidmatan serta produk syarikat masing-masing pada badan kedua-dua kenderaan yang akan membawa kami. Pengembaraan yang begitu jauh pastinya memerlukan kami untuk merakamkan saat-saat yang menarik dan cemas, selain menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala serta menyaksikan gelagat dan budaya penduduk setempat. Menyedari hasrat kami itu, syarikat Fuji Film Malaysia berbesar hati untuk menaja sebuah kamera digital XT2 untuk bukan sahaja mengambil gambar, tetapi merakam video sepanjang perjalanan kami untuk dijadikan tatapan dan kenangan buat keluarga, sanak saudara, rakan taulan dan kenalan selain diri sendiri. Kami juga ingin menjadikan perjalanan ini satu sejarah dalam lipatan hidup kami. Kecuali Abdul Rahman dan Ahmad Syahuri, 6 yang lain serta beberapa anggota Pertubuhan Kembara Amal atau PK telah membuat prapelancaran kembara haji itu di Tanjung Piai, Pontian, Johor pada 14 Julai. Selain kawasan tarikan pelancongan terkenal, Tanjung Piai dipilih kerana ia terletak di titik atau tanah terselat benua Asia seperti yang tertera pada mercu tanda yang dibina kerajaan negeri pada 2001. Masa telah bersedia, jadi saya mempersilakan Encik Abu Bakar untuk Apabila segala persiapan selesai, tiba masanya majlis pelancaran. Pelepasan kami disempurnakan oleh Datuk Zulkifli Saleh yang ketika itu Ketua Eksekutif bernama, berlangsung di perkarangan bangunan Wisma bernama. Saya anggap bernama bernasib baiklah. Dan terima kasih kepada KPK ni kerana menyertai ekspedisi ini. Saya rasa apa yang akan dilalui nanti akan menjadi satu pengalaman yang menarik untuk dikongsi dengan rakyat Malaysia menerusi dokumentari 13 episod nanti. Di samping itu, mungkin semangat pengembaraan itu juga akan menjadi suatu tarikan. Ini lelaki-lelaki Malaysia ni yang sudah berumah tangga, yang sanggup meninggalkan anak isteri. Ini luar biasa ni, kan? Wanita pun ada. Wanita pun ada juga. Semangat kembara ni yang sekarang ni hampir-hampir semakin pudar lah, semakin pudar. Jadi mudah-mudahan ekspedisi ini akan menyemarakkan kembali semangat pengembaraan di kalangan rakyat Malaysia. Kerana kita satu masa dahulu dalam sejarah negara ini kita pernah merantau tujuh lautan. Jadi ini sangat bagus, bagi saya sangat bagus untuk menghidupkan keberanian kita menghadapi cabaran dan sebagainya. Ini satu dokumentari yang bakal menjadi medium pendidikan yang baik untuk rakyat Malaysia. Okey, alhamdulillah, di antara persediaan awal ialah kami semua peserta telah mendapat suntikan ataupun vaksin seperti vaksin apa? Dan juga yang keperluan untuk haji lah, suntikan. Dan semuanya pun alhamdulillah syukur melepasi medical check up kan, untuk keperluan haji dan juga keperluan untuk mengembara.
sihat, walaupun saya ni memang sihat, alhamdulillah. Dia cakap saya yang paling sihat lah berdasarkan jumlah gula dan sebagainya kan. Okey, itu yang pertama lah, langkah awal. Yang kedua, alhamdulillah kita telah ditaja oleh Poliklinik An-Nur, telah membekal ubat-ubatan sepanjang perjalanan. Okey, dan juga membekalkan kita punya pengalaman mengembara sebelum ni lah. Banyak minum air, elakkan daripada makan tempat yang bersebarangan. Dan alhamdulillah kita pun sebab itulah ada peserta wanita, kita bawa tukang masak. Kan? Sebab kembara ni makin ke atas makin susah nak cari makanan halal. Sebenarnya berhijrah amat digalakkan dalam Islam. Surah Al-Baqarah ayat 218 bermaksud sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehari selepas majlis pelepasan di Wisma Bernama, kami berlapan bersama 8 lagi anggota PK lain bertemu dan berkumpul di perkarangan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum memulakan perjalanan sambil disaksikan oleh keluarga terdekat. Ya Allah, kami mohon, kami minta kepada Allah, Kau berilah keampunan, ampunlah dosa-dosa kami, kesilapan-kesilapan kami. Kau berikanlah kepada mereka redaan, kerahmatan, hidayah, petunjuk, rezeki yang halal dan barakah. Hari itu kami menjadi hamba yang lebih baik di sisimu yang sentiasa membantu agama. Oh ya. Kata cepat lagi kat rumah. Kepala Inspirasi Haji Masjid Wilayah Kuala Lumpur. Kami diberi taklimat berkaitan perjalanan oleh Khair yang kerap mengingatkan setiap peserta kembara supaya menjaga adab dan tertib apabila berada di perantauan. Khair juga sentiasa mengingatkan kami mengenai misi besar ke Tanah Suci kerana selain beribadah, kami terikat dengan kerja amal. Okay, surah Al-Hajj ayat 46. Terjemahannya, oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna. Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Khair sering mengimbas kembali misi pengembaraan yang dilakukan sebelum ini. Sebenarnya hasrat untuk ke Tanah Suci dengan berkenderaan timbul sejak 2011 selepas misi kurban dan penghantaran pakaian Malaysia, Thailand, Kemboja. Ia disusuli dengan misi yang sama tetapi kali ini menerusi kelab motor kuasa tinggi Malaysia, Thailand, Laos, Kemboja pada tahun berikutnya. Cubaan untuk merentasi Myanmar pada Ramadan 2013 tersangkut di pintu masuk. Pada 2014, misi memasuki China melalui Thailand, Laos. Namun perjalanan hanya sekadar di Kunming dan Shadiat. Namun misi kurban haji tetap dilaksanakan di Bangkok dan sepadan Myanmar dekat Mae Sot. Pada 2015, kami memulakan misi melalui benua Eropah untuk ke Mekah dari London.
namun terhenti sekadar di Sanli Urfa di sempadan Turki Syria. Dan pada 2017, kami nekat dan ambil keputusan untuk melaksanakan Gembara Inspirasi Haji setelah yakin boleh mendapatkan visa dan mengambil kata sepakat untuk melalui jalan dan negara mana mengikut format program yang ditentukan. Ini merupakan ekspedisi paling panjang yang pernah dianjurkan PK. Dan selain menunaikan haji, mereka menaruh minat untuk melaksanakan kerja infak pada sesiapa yang memerlukan. Tempat pertama kami singgah untuk berinfak ialah di Madrasah Darul Tahfiz Wal Ulum di Bukit Mertajam untuk menghulurkan sumbangan kewangan. Madrasah ini menempatkan hanya pelajar perempuan sahaja yang diwajibkan berpurdah dan pengajaran ustaz yang dilakukan di belakang takbir. Kedatangan kami amat dialu-alukan oleh pihak pengurusan serta pelajar, terutamanya mudir madrasah Muhammad Ikram Udin Zakuan, kerana mereka amat memerlukan bantuan untuk memenuhi sasaran bagi menambah satu kelas atas permintaan masyarakat setempat. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya kita memilih Madrasah Darul Tahfiz Wal Ulum ni sebab masa kita buat riki ataupun program tinjau untuk ni pada awal tahun hari itu. Jadi kami terpanggil untuk singgah di sini dan melihat apa suasana dan keadaan kat sini, yang mana kami memikirkan bahawa madrasah ini sangat layak untuk kita ketengahkan dan untuk kita war-warkan supaya masyarakat umum mengetahui tentang kaedah apa pengajaran dan juga pembelajaran di sini, yang mana sangat-sangat unik, yang mana yang saya rasa sangat-sangat kagum, di mana ustaz dia mengajar, dia duduk dalam macam tirai, kemudian pelajar wanita di luar, yang mana saya tak pernah menyaksikan suasana begini sebelum ni. Jadi saya memikirkan mereka sangat-sangat penting menjaga tentang hijab aurat dan sebagainya lah, berbeza dengan kita di luar sana. Selain daripada itu, kami memikirkan bahawa banyak lagi yang kita boleh tingkatkan ataupun menyalurkan bantuan di madrasah ini supaya pembelajaran dan juga suasana belajar tu lebih selesa dan juga mungkin boleh menempatkan lebih ramai hafizah dan juga alimah untuk belajar di sini. Selepas membuat kerja amal, kami berkesempatan singgah di rumah Muhammad Izam di Kepala Batas, seberang Perai, Pulau Pinang untuk bertemu ibu dan bapanya. Kedatangan kami mempunyai erti yang sungguh bermakna kerana Muhammad Izam melunaskan niatnya untuk membenarkan rambutnya yang begitu lama disimpan panjang dikerat oleh bapanya sendiri. Saya amat banggalah kerana anak saya ni dia dia sukalah menjalankan kegiatan amal ni. Kerana sebagai orang Islam ni kita kena buat sesuatu yang baiklah untuk masyarakat. Alhamdulillah. Dan dia dia suka tolong orang ni untuk untuk menaikkan lagi Islam terutamanya lah. Orang Islam ni orang yang macam orang asli tu dia baru masuk Islam kan. Dia pernah pergi lah berdampingan orang asli ni yang baru masuk Islam. Kerana dia prihatin lah untuk menjalankan bakti untuk masyarakat.
Sejak kecil ni memang dia berkawan. Dia bila dalam masa kawan tu, kawan-kawan tu dia jadi apa nama? Apa-apa dia sebagai kawasan ketua. Dia apa-apa kawan datang pergi ke rumah saya, datang kan. Jadi dia apa nama ni, dia sebagai kata-kata ketua. Dan kawan-kawan pun ikut apa yang dia ni, itu yang apa nama rasa banggalah kejayaan anak-anak saya ni. Alhamdulillah saya juga dapat mencukur rambut secara simboliknya, menyelesaikan dosa saya bersama dengan ibu dan ayah saya, dan yang lebih penting sekali untuk memudahkan ketika ihram nanti. So, kita teruskan perjalanan Barat Inspirasi Haji 2017. Selepas menyaksikan adegan kerat rambut Muhammad Izab, kami menyambung perjalanan ke sempadan Malaysia Thailand berdekatan Hat Nyai. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapat di muka bumi ini tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya cadangkan area Jitra Changlun refuel. Saksikan episod seterusnya mengenai permulaan perjalanan kami merentas sempadan.